Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu bab 17 bagi semester 2. Berdasarkan tujuan dan fungsi ujaran, ayat dapat dibahagikan kepada 4 jenis. Tujuan pengujaran ayat adalah untuk bertanya, memaklumkan sesuatu, memberikan perintah atau arahan, atau untuk melahirkan sesuatu perasaan. Oleh itu, nama jenis keempat-empat ayat itu adalah dikaitkan dengan tujuan tersebut. Ayat-ayat itu mempunyai intonasi yang berbeza, iaitu mengikut fungsinya. Jenis-jenis ayat terbahagi kepada 4. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat perintah. Yang ketiga, ayat seruan. Yang terakhir adalah ayat tanya. Ayat penyata. Ayat penyata disebut juga sebagai ayat berita. Ayat penyata diucapkan dengan tujuan untuk menyatakan atau memberitahu seseorang tentang sesuatu. Ayat ini diucapkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Jika ayat penyata diucapkan dengan intonasi tanya, ayat itu akan berubah menjadi ayat tanya. Contoh ayat penyata. Yang pertama, bayi itu tidur nyenyak. Yang kedua, saya ke Singapura esok. Yang ketiga, air sirap itu sangat manis. Yang keempat, mereka makan nasi berlaukkan kari ayam. Yang terakhir, pelajar itu sedang mengulang kaji pelajarannya. Ayat tanya. Ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk mendapatkan tindak balas atau respons, iaitu jawapan tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh orang yang bertanya. Ayat yang mempunyai intonasi tertentu, iaitu nada tinggi pada akhir ayat. Jika ayat penyata dalam contoh 7.114 Roman diucapkan dengan intonasi tanya atau diberikan tanda tanya pada akhir ayat, maka ayat-ayat itu akan menjadi ayat tanya. Berdasarkan intonasi dan kata-kata tertentu yang digunakan dalam ayat tanya, ayat tanya boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Jenis ayat tanya. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Yang kedua, ayat tanya dengan unsur tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Dalam pengucapan ayat tanya, nada suara adalah tinggi pada akhir ayat. Dalam penulisan, ayat ini ditandai oleh tanda soal pada akhir ayat. Sebagai contoh, beg itu milik awak, buku itu mahal harganya, makanan masakannya sedap, dia dirawat di hospital, air sungai itu tercemar. Dalam penulisan atau dalam bentuk baku, ayat tanya tanpa kata tanya perlu diberikan partikel tanyakah. Partikel tanya itu hendaklah diletakkan pada bahagian yang menjadi fokus atau judul ayat. Dalam hal ini, ayat susunan biasanya perlu disongsangkan, iaitu fokus, judul, predikat, dikedepankan, diikuti oleh subjek, dan diakhiri oleh unsur predikat yang lain. Susunan ayatnya adalah seperti di bawah. Predikat, konstituen yang menjadi fokus, plus subjek, plus unsur predikat yang lain jika ada. Sebagai contoh, yang pertama, ayah ke pejabat hari ini. Ayat susunan biasa. Apabila disongsangkan menjadi ke pejabat ayah hari ini, predikat adalah ke pejabat, subjek adalah ayah. Hari ini merupakan unsur predikat yang lain. Apabila diletakkan partikel kah pada akhir predikat yang dikedepankan, ia akan menjadi ke pejabatkah ayah hari ini. Yang kedua pula, mereka sudah pulang ke kampung. Ayat susunan biasa. Apabila disongsangkan menjadi sudah pulang ke kampung mereka, predikat adalah sudah pulang ke kampung. Mereka adalah subjek. Apabila diletakkan partikel kah pada akhir predikat yang dikedepankan, ia akan menjadi sudah pulang ke kampungkah mereka. Contoh yang ketiga, pelajar itu mendapat keputusan cemerlang. Ayat susunan biasa. Apabila disongsangkan menjadi
mendapat keputusan cemerlang pelajar itu, predikat adalah mendapat keputusan cemerlang, manakala pelajar itu adalah subjek. Apabila diletakkan partikel kah pada akhir predikat yang dikedepankan, ia akan menjadi mendapat keputusan cemerlangkah pelajar itu. Contoh yang keempat, ibu menziarahi nenek minggu lalu. Susunan biasa. Apabila disonsangkan menjadi menziarahi nenek ibu minggu lalu, predikat adalah menziarahi nenek. Ibu adalah subjek, minggu lalu adalah unsur predikat yang lain. Apabila diletakkan partikel kah pada akhir predikat yang dikedepankan, ia akan menjadi menziarahi nenek kah ibu minggu lalu. Contoh yang terakhir, keluarga mereka sudah berpindah ke seberang sungai itu. Susunan biasa. Apabila disongsangkan sudah berpindah keluarga mereka ke seberang sungai itu, predikat adalah sudah berpindah. Keluarga mereka adalah subjek, ke seberang sungai itu adalah unsur predikat yang lain. Apabila diletakkan partikel kah pada akhir predikat yang dikedepankan, ia akan menjadi sudah berpindahkah keluarga mereka ke seberang sungai itu? Sebagai catatan, dalam contoh ayat I ini, jika penekanan hendak diberikan kepada unsur predikat yang lain, yaitu bahagian keterangan, penyongsangan boleh juga dibuat dengan pendepanan seluruh predikat. Dengan demikian, ayat menjadi, sudah berpindah ke seberang sungai itukah keluarga mereka? Ayat tanya binaan frasa nama plus frasa nama. Sebagai contoh, lelaki itukah ayahmu? Dalam contoh ayat tersebut, seolah-olah subjek ayatnya yang dikedepankan atau menjadi fokus. Sebenarnya, bagi ayat itu, bahagian yang dikedepankan dan menerima partikel kah ialah predikat. Ini disebabkan ayat susunan biasa bagi ayat itu ialah ayahmu sebagai subjek, lelaki itu sebagai predikat. Predikat dikedepankan menjadi lelaki itu ayahmu. Predikat diberikan partikel kah, lelaki itukah ayahmu. Hal seperti ini berlaku pada ayat yang asalnya ialah ayat pola frasa nama plus frasa nama yang apabila disongsangkan susunannya masih frasa nama plus frasa nama juga. Contoh lain. Yang pertama, orang itukah ibu tirinya? Ayat berasal daripada ibu tirinya, orang itu. Subjek adalah ibu tirinya. Predikat adalah orang itu. Predikat dikedepankan akan menjadi orang itu ibu tirinya. Predikat diberikan partikel kah pula. Orang itukah ibu tirinya? Contoh yang kedua, ikan tenggirikah ikan itu? Ayat berasal daripada ikan itu, ikan tenggiri. Subjek adalah ikan itu. Predikat adalah ikan tenggiri. Predikat dikedepankan menjadi ikan tenggiri, ikan itu. Manakala predikat yang diberikan partikel kah menjadi ikan tenggirikah ikan itu. Contoh yang terakhir, buku tentang sejarah Malaysia kah buku itu? Ayat berasal daripada buku itu tentang sejarah Malaysia. Subjek adalah buku itu. Tentang sejarah Malaysia adalah predikat. Predikat dikedepankan menjadi tentang sejarah Malaysia buku itu. Predikat diberikan partikel kah menjadi tentang sejarah Malaysia kah buku itu. Ayat tanya relatif dan ayat tanya pasif. A. Bajunya kah yang biru itu? B. Ditulis oleh Ahmad kah buku itu? Ayat di atas kelihatan seperti subjeknya kekal di hadapan. Sebenarnya, yang dikedepankan ialah bahagian predikat ayat. Ayat A berasal daripada ayat susunan biasa yang menggunakan kata relatif yang dan inti subjeknya digugurkan. Partikel kah diletakkan pada predikat yang dikedepankan dan ayat menjadi bajunya kah yang biru itu. Baju yang biru itu. Baju, subjek. Bajunya, predikat. Ayat itu disongsangkan menjadi bajunya
yang biru itu. Contoh lain, gurunyakah yang sedang mengajar itu? Ayat susunan biasa. Guru yang sedang mengajar itu, guru subjek, gurunya adalah predikat. Ayat disonsangkan menjadi gurunya yang sedang mengajar itu. Partikelkah diletakkan pada predikat yang dikedepankan menjadi gurunyakah yang sedang mengajar itu? Ayat B berasal dari ayat pasif yang susunan biasanya ialah buku itu ditulis oleh Ahmad. Subjek adalah buku itu ditulis oleh Ahmad adalah predikat. Ayat itu disonsangkan menjadi ditulis oleh Ahmad buku itu. Partikelkah diletakkan pada predikat yang dikedepankan ayat dan ayat menjadi ditulis oleh Ahmadkah buku itu? Contoh lain, didengarnyakah nasihat kita? Berasal daripada ayat nasihat kita didengarnya. Subjek adalah nasihat kita, didengarnya adalah predikat. Ayat disonsangkan menjadi didengarnya nasihat kita. Partikelkah diletakkan pada predikat ayat yang dikedepankan dan ayat menjadi didengarnyakah nasihat kita? Ayat tanya dengan unsur tanya terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ayat tanya dengan kata tanya. Yang kedua, ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Yang ketiga, ayat tanya dengan frasa sendi nama. Ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya ini mengandungi kata tanya seperti bila, bagaimana, mengapa, kenapa, berapa. Dalam susunan biasa, kata-kata tanya itu menduduki konstituen predikat. Sebagai contoh, harga baju itu berapa? Keadaannya sekarang bagaimana? Ayahnya sampai di sini bila? Dia tidak hadir mengapa? Dari tadi dia marah-marah. Kenapa? Apabila dijadikan ayat tanya dengan penggunaan partikel tanyakah, predikat dikedepankan dan partikel tanya itu diletakkan pada predikat, maka ayat itu menjadi berapakah harga baju itu? Bagaimanakah keadaannya sekarang? Bilakah ayahnya sampai di sini? Mengapakah dia tidak hadir? Kenapakah dari tadi dia marah-marah? Ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Ayat tanya ini mengandungi kata ganti nama tanya, apa, siapa, mana. Dalam susunan biasa, kata ganti nama tanya menduduki konstituen predikat. Sebagai contoh, rancangan kita yang seterusnya apa? Di dalam beg kamu itu apa? Budak itu anak siapa? Buku kamu mana? Pelakon itu orang mana? Apabila dijadikan ayat tanya dengan penggunaan partikel tanyakah, predikat ayat dikedepankan dan partikelkah diletakkan pada predikat. Ayat itu akan menjadi, apakah rancangan kita yang seterusnya? Apakah di dalam beg kamu itu? Anak siapakah budak itu? Manakah buku kamu? Orang manakah pelakon itu? Ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Ayat ini mengandungi frasa sendi nama tanya seperti kemana, daripada siapa, dengan siapa, di mana, sampai bila. Dalam susunan biasa, frasa sendi nama tanya menduduki konstituen predikat. Ayah kamu pergi ke mana? Surat itu daripada siapa? Mereka datang dengan siapa? Awak tinggal di mana? Di sini sampai bila? Mereka datang dengan siapa? Apabila dijadikan ayat tanya dengan penggunaan partikel kah, predikat ayat dikedepankan dan partikel diletakkan pada predikat. Ayat di atas menjadi, kemanakah ayah kamu pergi? Daripada siapakah surat itu? Dengan siapakah mereka datang? Di manakah awak tinggal? Sampai bilakah dia di sini? Dengan siapakah mereka datang? Apakah perbezaan antara ayat yang berikut? 1 Roman, apakah ulasan anda tentang hal itu? 2 Roman, adakah ulasan tentang hal itu? Ayat 1 Roman ialah ayat tanya yang menggunakan unsur tanya yang terdiri daripada kata ganti nama diri tanya apa. Soalan itu berkehendakkan pendengar memberikan ulasan tentang sesuatu dan jawapannya seharusnya terbuka, iaitu dalam bentuk huraian.
Ayat 2 Roman menggunakan kata ada, iaitu kata kerja keadaan yang diberikan partikel kah. Ayat ini menanyakan sama ada pendengar mempunyai ulasan atau tidak tentang hal itu. Jawapannya hanya ya, ada atau tidak, tiada. Berbeza dengan ayat 1 Roman. Untuk ayat ini, pendengar tidak perlu memberikan huraian. Ayat 2 Roman merupakan ayat tanya dengan pola, susunannya yang tersendiri, iaitu susunan adakah plus klausa yang diberikan intonasi ayat tanya. Ayat ini dapat dikaitkan dengan ayat penyata yang mengandungi kata pemberi. Misalnya, dia ialah pekerja kilang. Dia ialah pekerja kilang. Menjadi, adakah dia pekerja kilang? Orang itu adalah dari Sarawak. Menjadi, adakah orang itu dari Sarawak? Hadiah ini adalah untuk pemenang pertama. Adakah hadiah ini untuk pemenang pertama? Ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka. Ayat tanya memerlukan jawapan daripada pendengar atau pembaca dan jenis jawapan itu terbahagi kepada dua, iaitu jawapan tertutup dan terbuka. Ayat tanya tertutup. Ayat tanya tertutup ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan sama ada ya, tidak atau bukan. Kadang-kadang jawapan ya, tidak itu diikuti oleh ayat pertanyaan itu sendiri. A. Datangkah dia esok? Jawapan ya atau ya, dia datang esok, atau tidak dia tidak datang esok. B. Ayahkah yang memandu kereta? Jawapan ya atau ya, ayah yang memandu kereta, atau bukan bukan ayah yang memandu kereta. C. Awak datang untuk mengambil wang, bukan? Jawapan ya atau tidak atau bukan, atau ya, saya datang untuk mengambil wang, atau tidak, saya datang bukan untuk mengambil wang. D. Pergi bersama-sama keluarga, ya? Jawapan ya atau ya, saya pergi bersama-sama keluarga, atau tidak, saya tidak pergi bersama-sama keluarga. Ayat tanya terbuka. Ayat pertanyaan yang jawapannya melebihi kata ya atau tidak atau bukan. Ayat tanya jenis ini memerlukan jawapan yang mengandungi maklumat lengkap seperti yang diminta oleh pertanyaan itu. Sebagai contoh, di manakah dia tinggal? Dia tinggal di Batu Pahat, Johor. Dia tinggal di Jalan Mawar Wangi, Taman Bestari, Subang. B. Yang ada di dalam sampul itu apa? Dalam sampul itu ada wang RM RM100. C. Siapakah yang menghantar kamu ke sini? Mak dan ayah saya. Yang terakhir, apakah pendapat kamu tentang langkah itu? Bagi saya, langkah itu baik sekali. Ia dapat mengatasi masalah yang selama ini kita hadapi. Ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang memberikan perintah atau arahan tentang sesuatu kepada orang yang mendengar, yaitu orang kedua. Ayat ini diucapkan dengan intonasi yang agak keras, sejajar dengan tujuan untuk memerintah. Bahagian predikat, terutamanya unsur yang hendak diberikan penekanan, diucapkan dengan nada yang tinggi. Dalam ayat perintah, lazimnya nama atau kata ganti nama diri orang kedua, seperti kamu, awak, anda, dan engkau digugurkan. Ayat perintah terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Yang keempat, ayat permintaan. Dan yang terakhir adalah ayat ajakan. Ayat suruhan. Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan untuk menyuruh atau memberikan arahan agar orang yang mendengar atau yang ditujukan petuturan itu melakukan sesuatu. Nama atau kata ganti nama diri orang kedua yang menerima perintah itu lazimnya digugurkan. Walau bagaimanapun, bagi tujuan penekanan, ia boleh dikekalkan. Contoh, lari cepat. Ahmad lari cepat.
kejar kucing itu. Awak, kamu, kejar kucing itu. Baca surat itu kuat-kuat. Kamu, Anda, baca surat itu kuat-kuat. Bagi tujuan pelembutan, partikel lah boleh digunakan selepas kata kejar. Tanda seruan juga boleh digunakan untuk melembutkan suruhan, tetapi penggunaannya hanya sebagai pilihan. Contoh, makanlah kuih ini atau makanlah kuih ini. Karim, jawablah soalan itu dengan hati-hati. Atau Karim, jawablah soalan itu dengan hati-hati. Awak pantaulah perangainya. Awak pantaulah perangainya. Bagi ayat suruhan yang menggunakan kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja itu mempunyai awalan, awalannya dikekalkan. Contoh, berehatlah kamu jika sudah penat. Menangislah semahumu agar tekanan terlerai. Berhentilah kamu daripada merokok. Menjeritlah engkau dengan sekuat-kuat hati. Berenanglah kamu dengan cara yang betul. Bermohonlah kepada Yang Maha Berkuasa. Berhati-hatilah apabila bercakap dengan Dia. Ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk melarang atau menegah pendengar daripada melakukan sesuatu. Ayat ini menggunakan kata jangan dan usah. Contoh, kamu jangan ke mana-mana, usah masuk ke kawasan itu, usah engkau kenang peristiwa lampau. Jangan merokok di dalam restoran, usah awak ungkit lagi perkara lama itu. Ayat larangan boleh diberikan partikel lah. Sebagai contoh, kamu janganlah ke mana-mana, usahlah kamu masuk ke kawasan itu. Janganlah merokok di dalam restoran. Usahlah awak ungkit lagi perkara lama itu. Terdapat juga ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan, tidak menggunakan kata ganti nama diri, orang kedua dan tidak menggunakan partikel lah. Ayat larangan ini sifatnya umum. Sebagai contoh, ditegah mencenteng dinding ini, ditegah beludah di sini, dilarang masuk tanpa izin. Ayat larangan dapat dilembutkan dengan menggunakan kata harap. Contoh, harap jangan awak berdendam padanya. Harap usah berubah pikiran lagi. Harap jangan terlalu mengikut perasaan. Ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang digunakan untuk mempersilakan seseorang agar berbuat sesuatu sebenarnya. Ayat ini menyuruh seseorang melakukan sesuatu tetapi dengan cara suruhan yang sopan dan hormat. Ayat ini menggunakan kata silaan seperti jemput dan sila. Partikel lah juga boleh digunakan. Sebagai contoh, jemput singgah di rumah saya esok. Jemputlah bertandang ke teratak kami. Sila masuk dulu. Silalah masuk dulu. Jemput makan masakan saya ini. Jemputlah makan masakan saya ini. Ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang bertujuan untuk memohon atau meminta sesuatu daripada pendengar. Ayat ini menggunakan kata permintaan, seperti minta, mohon, dan tolong. Sebagai contoh, tolong selamatkan budak itu. Tolong sebarkan maklumat ini. Ya Allah, aku mohon keampunanmu. Minta anda bersabar sebentar kerana bekalan elektrik terputus. Kata larangan tidak boleh digunakan dalam ayat permintaan. Sebagai contoh, ayat yang berikut dianggap salah. Tolong jangan meludah. Sila usah hadir. Sila jangan beredar dari sini. Ayat ajakan. Ayat ajakan dapat dijeniskan sebagai ayat perintah juga kerana ayat ajakan sebenarnya mengandungi unsur perintah iaitu suatu perintah yang diujarkan dengan cara yang sopan. Ayat ajakan menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari dan jom. Sebagai contoh, mari kita mendemah darah. Mari ikut saya ke sana. Jom ke perpustakaan sekarang. Ayuh kita bertolak sekarang. Ayuh kita ke rumahnya. Ayat seruan. Ayat seruan diakhiri oleh tanda seruan. Sebagai contoh, ayah, aduh, sakitnya kakiku. Wah, cantiknya pemandangan di situ. Amboi, bergaya sungguh budak ini sekarang. Syabas, anda telah berjaya. Cis, berani betul dia kali ini. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, sedih, terkejut, kagum, gembira, geram, mencabar dan sebagainya. Ayat ini diucapkan dengan nada tertentu yang sesuai dengan perasaan yang hendak dizahirkan. Ayat ini lazimnya menggunakan kata seru seperti amboi, wah, ceh, cis, oh, syabas, aduh, dan sebagainya pada awal ayat.
Apakah ayat nafi? Ayat nafi ialah ayat yang menggunakan kata nafi yang tidak atau bukan. Ayat nafi bertujuan untuk memindahkan atau menyangkal sesuatu. Kata nafi tidak digunakan dalam ayat yang predikatnya terdiri daripada frasa kerja atau frasa adjektif. Sebagai contoh, dia tidak hadir, dia masih tidak mahu makan, mereka tidak berniat untuk berbuat begitu. Ahmad tidak cerdik sangat, fikirannya tidak matang. Kata nafi bukan digunakan dalam ayat yang predikatnya terdiri daripada frasa nama dan frasa sendi nama. Sebagai contoh, mereka bukan tinggal di situ. Negara itu bukan negara Islam. Istrinya itu bukan orang Malaysia. Buku ini bukan untuk mereka. Dia bertindak bukan kerana saya. Kata nafi bukan juga digunakan untuk maksud pertentangan. Dalam hal ini, perkataan tetapi dan melainkan perlu digunakan dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, dia bukan tidak faham tetapi tidak peduli. Mereka bukan tidur tetapi berjaga. Adik bukan susah sangat tetapi tetap berusaha. Aminah bukan obes melainkan gempal. Adik bukan kedekut melainkan berjimat. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.